Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. Hari ni saya nak share tentang part 4, Begin with the enders in mind. Okay, sebab video kali ni merupakan bahagian keempat, jadi saya nak share how to apply. Macam mana kita nak apply begin with the enders in mind dalam kehidupan seharian kita. Okay, macam mana caranya? Dia ada 5 langkah, alright? Langkah yang pertama, dream. Kita berangan dulu, kita bermimpi. Dream big or small. Kita beranganlah. Berangan tak kisahlah besar ataupun kecil. Ingat tak kalau tengok video saya sebelum ni kan? Tentang Begin with the enders in mind yang part 1 dan part 2. Apa-apa kita kena visualize. Apa penghujung yang kita nak dalam minda kita sebelum kita mula nak buat. Jadi langkah pertama, cara kita nak apply ialah kita kena berangan dulu. Berangan tak kisah besar ke kecil. Kalau besar lagi bagus, terutama sekali impian ataupun cita-cita yang membuatkan kita rasa macam teruja nak kejar. Okay, kenapa? Kenapa penting langkah pertama ni? Sebab kita kena tentukan dulu destinasi atau ke mana kita nak pergi. Sangat penting. Bayangkan kalau saya bagi senario. Kita daripada Malaysia dengan naik kapal terbang. Dengan naik kapal terbang, jalan ni tengah dekat udara. Kita tak tahu kita pergi Jepun ke, nak pergi Sabah ke, nak pergi Thailand ke, China ke, India. Jadi kita terapun je kat udara. Dan sampai satu masa nanti, mungkin tiba-tiba minyak habis. Macam tu je. Sebab kita tak tahu kita nak pergi mana. Kita terapun je macam tu. Tumbang ambing di tengah udara. Jadi langkah pertama ni sangat penting. Langkah yang kedua, be honest with yourself. Jujurlah dengan diri sendiri. Anda kena jujur dengan diri sendiri. Kita dah tahu destinasi kan bila kita berangan. Okey, apa cita-cita, apa impian kita. Tapi kita pun kena jujurlah dengan diri kita sendiri. Okey, kita kena check, periksa diri. Kat mana situasi kita sekarang? Di mana kita berada sekarang? Sebab kalau kita tak tahu, kita mungkin akan underestimate ataupun overestimate kebolehan diri kita. Kita boleh atau apa yang kita boleh buat. Jadi pertama, kita kena jujur dulu dengan diri sendiri. Dan ianya sangat penting sebab kita nak tahu tahap kesedaran diri, self-awareness. Okay, langkah yang ketiga. Okay, kita nampak jalan kan kat sini kan. Alright. Kita kena design a path. Kita kena rangka jalan. Okay, rangka jalan. Contohnya kat sini, di mana kita berada sekarang. Dan sini, ke mana destinasi kita nak pergi. Jadi apa visi kita waktu kita tengah bayangkan pengakhirannya. Jadi kita kena buatlah contohnya di point A, point B. Okay, apa jalan nak pergi ke sini? A ke B? Okay. Ianya juga boleh jadi daripada point A ataupun ke B, atau point A ke point C, ataupun point A ke point D, atau E ataupun F. Ada banyak jalan. Asalkan kita akan dapat ke destinasi yang terakhir. Sebab kadang-kadang kan kita mungkin ada cabaran-cabaran yang berlaku. Jadi kita ubah. Kalau kita mengalami kesukaran ataupun cabaran, kita cuba ubah. Ubah pathway tu. Dari situ pentingnya untuk kita buat perancangan. Okay, kita dah visualize. Okay, kita dah bayangkan. Kita buat perancangan. Okay, apa plan kita? Apa strategi kita? Dan kalau tak jadi, tak apa. Kita buka minda kita, kita belajar daripada kesilapan ataupun pengalaman yang lalu dan kita come up, kita fikir apa alternatif, apa plan B, plan C, plan D. Right. Langkah yang keempat pula, write it down. Tulis. Tulis apa cita-cita anda, apa impian anda. Tulis. Sebab kan, okay, ni dari segi sains lah. Bila kita terlampau banyak fikir kat dalam kepala kita, right? Otak kita akan berserabut tau. Sangat berserabut. Sangat dibebani dengan banyak fikiran-fikiran. Jadi bila kita tulis segala apa yang kita nakkan, contohnya apa yang kita fikir,
Ianya senang sebab bila kita nampak dengan mata kasar, kita boleh, terutama sekali bila kita boleh nampak setiap hari, ianya menjadi reminder, self reminder. Ia mengingatkan kita setiap hari, ni ialah benda yang kita nak capai. Terutama. Kedua, ingat tak tadi saya cerita tentang otak berserabut tu kan? Jadi ianya akan mengurangkan bebanan kepada otak kita bila kita tuliskan apa yang kita nak, apa kita kena buat semua. Dan sambil tulis, pertama contohnya kan, apa cita-cita kita ataupun impian kita kena tulis juga 3 perkara. Pertama, tulis apa tujuan anda. What is your why? Apa tujuan anda? Kemudian, kenapa tujuan itu penting? Why your why is important. Dan ketiga, macam mana nak capai tujuan tersebut. Yang ni kita boleh relate dengan yang pathway tadi tu. Anda bina apa laluan dia. Untuk sampai ke destinasi. Saya nak share satu quote daripada Jim Rohn. Dia cakap, the bigger the why, the easier the how. Maksudnya, semakin besar sesuatu sebab ataupun tujuan kita buat sesuatu, semakin mudah, semakin senang untuk kita mencapainya. Ada sesiapa yang confused tak? Saya share satu senario. Bayangkan contohnya kita pergi kerja untuk dapatkan duit. Saya bagi 3 jenis tujuan. Yang pertama, kita pergi kerja untuk dapat duit sebab kita nak travel. Untuk kita punya hobi. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, kita pergi kerja untuk dapatkan duit untuk kita, supaya kita dapat membantu parents ataupun family, keluarga kita yang susah. Tujuan kedua. Tujuan yang ketiga, kita pergi kerja untuk dapatkan duit, tapi supaya kita dapat memberi, menjadi tangan yang di atas, dapat memberi sedekah kepada orang lain, dapat membuat lebih banyak kebaikan. Dan bila kita kerja tu, kita niatkan segala urusan, segala apa yang kita buat waktu kerja tu sebagai ibadah untuk Allah. Nampak tak? Kalau saya nak tanya, tujuan 1, 2, 3, mana yang paling besar kalau kita nak bandingkan? Mesti yang nombor 3 kan? Sebab dia fikir jauh. Nombor 3 tu sangat fikir jauh. Dan sangat besar dia punya tujuan. Untuk siapa yang belum tengok lagi, part 3 tentang video How to Begin with the End in Mind, boleh tengok video saya yang lalu. Tapi kalau anda dah tengok video tu, anda akan faham. Sebab hidup kat dunia ni kan, di sementara je tau. Bila kita cakap begin with the end in mind, apa yang kita bayangkan, visualize penghujung yang kita nak, target yang kita nak dalam dunia ni. Tapi bila kita cakap tentang begin with the end in mind, kita fikir lagi jauh. Kita fikir tentang kehidupan setelah kita mati, kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal selamanya. Jadi kita boleh nampak lah yang tujuan 3 tu memang lebih besar dan dia fikir jauh. Which is good. Bagus. Saya patah balik. Kalau kita tengok tujuan pertama, kita nak duit sebab kita nak travel. Boleh je kita malas nak pergi kerja ataupun kita buat kerja sambil luar sebab kita nak balik duit tu, kerja tu untuk pergi travel je. Jadi kalau kita tak dapat duit pun tak apa, sebab mungkin kita tak perlu sangatlah pergi travel. Dia bukan sesuatu mendesak dan ia merupakan keinginan kita. Untuk tujuan kedua, kita pergi kerja untuk dapat duit sebab kita nak bantu ibu bapa atau keluarga kita yang susah. Yang ni memang selalunya kita malas ke, kita persekatan tempat kerja tak best ke, kita paksa juga diri kita sebab kita nak bantu parents atau family kita. Dia gagahkan juga. Nampak tak cara dia nak mencapai tu? Untuk yang ketiga, dia nak pergi kerja sebab nak dapat duit. Yang kita nampak tadi yang sedekah tu semua. Dia pergi kerja, kalau perasan orang-orang macam ni, mindset dia dah lain. Dia punya set minda dah lain dah bila dia pergi kerja. Dan walaupun kerja dia banyak ataupun susah ataupun banyak komplain daripada orang lain, ada banyak-banyak cabaran, tapi sebab tujuan dia lebih besar, insyaAllah dia akan mudah nak lalui, mudah nak hadap, mudah nak harung. Dia akan fikirlah cara macam ni nak selesaikan, nak settlekan apa-apa masalah yang dia hadapi. Dan langkah yang terakhir ialah
Just do it. Buat je. Okay, kita dah buat semua step-step 4 step yang pertama, 4 langkah-langkah yang pertama tu. Bila dah settle, okay, kita buat je. Just do it. Fully commit and be responsible. Kita beri komitmen 100% ataupun lebih daripada 100% dan bertanggungjawab. Okay? Bertanggungjawab sebab tu impian anda dan itu adalah hidup anda. So, be responsible. Sebab kuasa di tangan anda. Kuasa di tangan anda sebab anda yang nak kan? Tu cita-cita atau impian anda. Jadi kuasa memang di tangan anda. Sama ada anda nak ataupun tak nak. Kadang-kadang kita akan rasa macam susah nak capai ataupun kita rasa down. Jadi ingat semula your why. Apa tujuan anda? Sebab tu penting untuk tulis. Sebab kadang-kadang kita boleh lupa tau bila kita lalui hidup kita setiap hari tu. Kita distracted. Kadang-kadang kita boleh lupa apa tujuan pertama kita buat sesuatu. Jadi kita tengok balik apa yang kita dah tulis. Dan untuk orang yang rasa ragu-ragu ataupun tak percaya pada diri kan, asalkan anda ada usaha buat step 1, 2, 3 dan 4, anda buat je. Teruskan dulu. Buat je dahulu, percaya kemudian. Dan insyaAllah anda akan nampak hasilnya.